Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Wow, skandal rasuah di Sabah makin menjadi panas. Ada pendedahan terkini menyebut bahwa kini staf dan pemimpin PBS tertinggi pula diselubungi dengan skandal rasuah melibatkan pelombongan ini. Wah, ini kejutan paling besar. Siapakah pemimpin tertinggi PBS dan siapakah pemimpin tertinggi staf yang dikatakan ada kaitan dengan skandal perlombongan yang melibatkan rasuah ini? Ini betul-betul mengejutkan sampai orang di Facebook, di TikTok, dalam YouTube memberikan komen. Kata mereka, siapa lagi yang boleh dipercayai dalam pimpinan Sabah ini? Siapa lagi yang boleh dipercayai untuk memimpin negara ini, khususnya negeri Sabah? Saudara, sebelum kita teruskan ulasan ini, kalau kamu suka dengan isu kali ini berkaitan dengan rasuah melibatkan pelombongan dan pemimpin tertinggi di Sabah, tolong tulis dalam ruangan komen dengan tanda pagar kami benci rasuah. Tapi sebelum itu saudara, saya nak kongsikan dengan Anda semua, ini Transovector for Life. Ini terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Inilah terapi imun yang dicari-cari oleh orang yang mempunyai masalah kesehatan. Karena secara ringkasnya kita tidak sembuh daripada semua jenis masalah kesehatan karena imun badan kita yang lemah dan bodoh. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan kita sehingga 400% dengan Transovector ini, kita boleh sembuh daripada pelbagai jenis penyakit. Dengan karena Transovector ini, imun badan kita dididik menjadi bijaksana, imun badan kita dididik menjadi kuat, sehingga apa juga jenis penyakit yang ada dalam badan kita akan dilawan oleh badan kita, oleh imun badan kita, sehingga kita mampu menewaskan penyakit itu dan kita boleh sembuh. Ingat, ini adalah produk luar biasa saintifik. Ini adalah produk luar biasa yang diiktiraf dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Ini juga adalah produk yang halal dan juga mempunyai sijil KKM. Dapatkannya melalui nomor telepon yang tertera. Ingat, jangan tunggu lama-lama. Penyakit tak pernah membiarkan Anda. Penyakit kejam, bila sudah terkena teruk, baru cari Transovector, tiada guna lagi. Sekaranglah masanya untuk Anda lawan penyakit itu balik. Atau orang kata, nah inilah masanya untuk lawan balik. Fight back. Macam itulah. Oke, jadi hari ini kita digemparkan dengan pendedahan baru bahwa ada kepimpinan tertinggi STA dan kepimpinan tertinggi PBS kononnya terlibat di dalam skandal perlombongan ini. Wah, kurang dari 48 jam sebelum seorang pemberi maklumat dan 2 adun ditetapkan untuk didakwa kerana rasuah di Sabah, Malaysia kini mendapat 6 lagi ahli politik yang dikatakan terlibat dalam skandal perlombongan itu. Mereka yang terlibat ini termasuklah pemimpin tertinggi parti Solidariti Tanah Air KUPAS, STA, dan Parti Bersatu Sabah PBS yang kedua-duanya merupakan komponen utama Kerajaan Negeri Gabungan Rakyat Sabah. Antaranya ialah Presiden STA sendiri Jeffrey Kitingan, 2 timbalan L. Ron Alfred Angin serta Robert Tawik, pemangku Presiden PBS Dr. Joaquim Gunsalam dan pendahulunya Dr. Maximus Ongkili dan timbalan Presiden Parti itu Jahid Jahim. Satu sumber telah memberitahu Malaysia kini tangkapan skrin yang didakwa diambil daripada rakaman video yang melibatkan pemimpin terbabit. Malaysia kini turut ditunjukkan petikan ringkas rakaman itu tetapi tidak diberi kebenaran untuk mengeluarkannya semula. Jumlah keseluruhan yang terlibat untuk 6 aktiviti atau individu yang terbabit ialah hampir 4 juta ringgit hingga RM3.96 juta tepatnya. Dakwa sumber itu yang bercakap dengan syarat tidak mahu namanya disiarkan. Sebagai tambahan kepada bukti video, sumber terbabit mendakwa bahawa mesej WhatsApp dan dokumen lain wujud untuk menyokong transaksi tersebut. Satu transkrip tangkapan skrin yang dikaitkan dengan pendakwaan terhadap Maximus masih menjadi Presiden PBS pada masa rakaman pada Januari 2024 menampilkan individu ketiga yang tidak dikenali yang menurut sumber itu dikaitkan dengan ahli politik terbabit. Sari kata dalam tangkapan skrin merujuk kepada perbualan yang didakwa 600,000 bertukar tangan. Bagi Jeffrey yang juga timbalan Ketua Menteri 1 Sabah serta Menteri Pertanian dan Perikanan Negeri, sumber itu mendakwa dia menerima 1.78 juta yang merupakan jumlah tertinggi
Joachim seperti Jeffrey memegang jawatan timbalan Ketua Menteri 2 dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri. Menurut sumber itu, dia didakwa menerima RM600.000 juga. Biar SPRM menjalankan tugas mereka, kata Joachim pada Malaysia Kini dalam message text. Apabila ditanya sama ada dia akan menafikan dakwaan itu atau tidak, dan jika dia mengingati kejadian yang dikatakan dalam tangkapan screen video terbabit. Timbalan Jeffrey, Elron dan Robert masing-masing berkhidmat sebagai Menteri Belia dan Sukan Negeri dan pembantu Menteri Kerja Raya. Elron didakwa dibayar RM530.000 dan Robert didakwa menerima RM300.000 dakwa sumber itu. Sumber itu mendakwa orang nombor 2 PBS Jahid yang merupakan Menteri Pembangunan Luar Bandar Negeri telah menerima RM150.000. Malaysia Kini belum dapat mengesahkan sama ada rakaman video baru itu akan dikeluarkan secara terbuka atau diserahkan kepada SPRM untuk siasatan lanjut. Portal berita ini juga telah menghubungi ahli politik terbabit beberapa kali melalui pesanan teks dan panggilan telefon serta pejabat ketua menteri melalui pengarah komunikasi dan medianya Lusiong bagi mendapatkan komen mereka. Dengan pendedahan terbaru ini, jumlah ahli politik GRS yang terlibat telah meningkat kepada 15 orang termasuk Speaker Dewan Undangan Negeri Kazim Yahya. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dan jika anda benci kepada perbuatan rasuah, tolong tulis dalam ruangan komen kami benci rasuah dengan tanda pagar. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini sudah kita tahu siapa yang menggantikan Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi. Telah disahkan bahwa Amir Hamzah kini dilantik menyandang tugasan Menteri Ekonomi berkuat kuasa serta-merta. Wow, saya akan terangkan kepada anda semua kenapa Amir Hamzah dipilih dan bukan orang lain. Kalau nak cerita panjang tentang kenapa Anwar Ibrahim pilih Amir Hamzah dan bukan dari UMNO, bukan daripada parti DAP atau daripada komponen yang lain, kita terus ulasan kali ini pastinya anda akan suka dan anda akan sebarkan kepada semua orang. Saudara, saya sangka Anwar Ibrahim ini dia akan lantik menteri baru, tapi rupa-rupanya Anwar Ibrahim jauh lebih pintar daripada Muhyiddin, dia jauh lebih pintar daripada Mahathir, dia jauh lebih pintar daripada Taqiyuddin Hasan, jauh lebih pintar daripada Najib dan juga Ismail Sabri Yaakob. Kepintaran Anwar Ibrahim melangkaui pemikiran orang lain. Dia lebih suka memilih damai berbanding kekalutan. Itu sebabnya Anwar Ibrahim layak menjadi Perdana Menteri. Kalau ada orang kata Anwar Ibrahim tidak layak, orang itulah yang tidak layak sebenarnya. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan dengan anda dulu sebelum saya teruskan ulasan kali ini. Saudara, untuk anda meminati kehidupan politik, ini saya kongsikan dulu. Mau sehat, dengarkan baik-baik. Ini adalah terapi imun transfer factor for life. Saya tidak jual ubat, tapi saya kongsikan dengan anda. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Peningkatan daya imun tubuh badan kita menyebabkan kita kuat melawan penyakit dan kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit dan kita sukar sembuh daripada penyakit karena daya imun badan kita yang lemah dan daya imun badan kita yang bodoh. Apabila daya imun badan kita lemah dan daya imun badan kita jadi bodoh, kita akan kena penyakit dan kita tidak akan sembuh daripada penyakit, lalu kita boleh menemui ajal. Tapi dengan peningkatan daya imun badan kita ini, kita boleh melawan penyakit melalui imun badan kita dengan kuat, 400% lebih kuat. Dan ia juga akan memulihkan imun badan kita menjadi bijaksana. Sesiapa yang berminat untuk sehat dan cepat pulih daripada masalah kesehatan, hubungi nombor telefon yang tertera di WhatsApp tersebut. Dan ini ialah produk lulus KKM diperakui oleh semua dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Dapatkannya jangan bertangguh-tangguh karena bulan ini ada promosi hebat sehingga 30 hari bulan. Cepat hubungi, anda mungkin orang yang bertuah. Baiklah saudara-saudara sekalian. Pertama, Anwar Ibrahim memilih untuk melantik Amir Hamzah kerana bagi mengelakkan seteru politik dalam kerajaan perpaduan. Kalau dia pilih daripada tempat lain, dia pilih daripada UMNO atau dia pilih daripada PKR atau dia pilih Nurul Izzah Anwar sebagai Menteri Ekonomi,
itu adalah jalan langkah yang membunuh diri. Kerana akan menyebabkan perebutan lagi, berlaku lagi ketidakstabilan, dan pembangkang juga akan mengambil peluang untuk menyerang Anwar Ibrahim. Jadi itu sebabnya apabila Anwar Ibrahim melantik Amir Hamzah, saya rasa ini adalah kebijaksanaan luar biasa Anwar. Supaya tidak berlaku perebutan, tidak ada pertikaian antara parti-parti politik yang mahukan jawatan menteri itu, kononnya untuk kota UMNO, kononnya untuk kota PKR, kononnya untuk kota ini, kota itu, dan sebagainya. Anwar Ibrahim mengambil jalan tengah, melantik menteri yang sudah ada, yaitu Amir Hamzah. Kebetulan pula Amir Hamzah ialah hanya Menteri Ekonomi 2. Jadi dia masih mempunyai masa, kekuatan, dan juga masa untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Ekonomi. Dan beliau juga sebenarnya sangat layak untuk menjadi Menteri Ekonomi. Jadi sekarang ini kota atau bukan sudah terjawab. Anwar Ibrahim menggunakan kebijaksanaan beliau. Kali ini Perikatan Nasional nak kata apa lagi? Mereka tidak ada peluang lagi untuk menyerang kerajaan perpaduan ini. Kerana Anwar Ibrahim bijaksana menggunakan semua sumber yang ada di sekitarnya untuk apa? Bagi membaiki apa yang sedang rosak. Jadi kita ucapkan tahniah kepada Amir Hamzah kerana dilantik sebagai Menteri Ekonomi secara menyandang serta-merta. Kita harapkan dengan adanya beliau, negara kita akan lebih maju dan pulih. Kalau anda suka dengan konten ini, tolong komen dalam ruangan komen dengan tanda pagar "Kami sayang keamanan". Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.